Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini untuk bersama-sama mempelajari subjek pendidikan kesihatan. InsyaAllah pada kali ini anda semua akan bersama-sama dengan saya, Cikgu Muhammad Zulfadli, untuk kita berbincang dan mempelajari tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pendidikan kesihatan untuk tahun 4. Baik, sebelum kita lihat pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dipermudahkan segala urusan kita, semoga dilancarkan segala pembelajaran kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Okey, baik. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan pengenalan berkaitan dengan subjek pendidikan kesihatan untuk tahun 4. Terdapat 9 tajuk yang akan anda pelajari pada tahun 4. Tajuk yang pertama ialah kesihatan diri dan reproduktif. Tajuk yang kedua, penyalahgunaan dadah. Tajuk yang ketiga, pengurusan mental dan emosi. Tajuk yang keempat, kekeluargaan. Tajuk yang kelima, perhubungan. Tajuk yang keenam, penyakit. Tajuk yang ketujuh, keselamatan. Tajuk yang ke-8, pemakanan. Tajuk yang ke-9, pertolongan cemas. Lihat satu persatu tajuk yang terdapat dalam pendidikan kesihatan pada tahun ini. Tajuk yang pertama berkaitan dengan kesihatan diri dan reproduktif. Okay, mungkin anda telah pernah mendengar tentang kesihatan diri dan pernah belajar berkaitan dengan kesihatan diri. Maksud kesihatan diri, apakah tindakan, kelakuan yang anda patut lakukan dan yang tidak patut anda lakukan dalam menguruskan kesihatan diri anda. Baik, mungkin perkataan kesihatan diri telah anda pelajari dan telah fahami. Baik, perkataan yang kedua ialah reproduktif. Okey. Reproduktif ialah satu perkataan yang mungkin anda belum dengar ataupun belum fahami apakah yang dimaksudkan dengan reproduktif. Okay. InsyaAllah pada kali ini, pada pembelajaran pendidikan kesihatan pada tahun ini, anda akan didedahkan dengan apakah itu reproduktif, apakah perkara yang anda patut ketahui berkaitan dengan reproduktif. Baik, dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif. Okey, mengamalkan cara mengurus diri, iaitu akil balik. Okey, pada kali ini anda akan didedahkan apakah yang dimaksudkan dengan akil balik. Dan anda juga akan didedahkan dengan kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. Menghargai dan menghormati perubahan fizikal diri sendiri dan orang lain. Baik, dua perkara penting dalam tajuk ini yang anda akan pelajari. Yang pertama ialah akil balik yang ini. Dan yang kedua ialah perubahan fizikal diri. Okey, perubahan fizikal diri. Apakah perubahan fizikal iaitu luaran yang terdapat pada diri seseorang apabila mengalami proses akil balik? Itu yang kita akan lihat nanti. Baik, tajuk yang kedua ialah penyalahgunaan bahan. Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Berkata tidak kepada alkohol. Baik, okey, anda akan penekanan tajuk yang kedua, anda akan didedahkan dengan apakah maksud alkohol dan apakah kebaikan jika ada dan apakah keburukan alkohol. Kita akan lihat adakah alkohol ini baik ke buruk. Dan jika anda lihat
anda akan didedahkan dengan berkata tidak kepada alkohol. Maksudnya alkohol ini tentunya membawa maksud negatif dan kita perlu mengelakkan daripada mengambil alkohol. Okey, nanti kita akan lihat secara lebih detail, lebih terperinci tentang alkohol. Tajuk yang ketiga ialah pengurusan mental dan emosi. Anda akan didedahkan dengan kemahiran mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian. Mengurus mental dan emosi, konflik dan stres. Okey. Dua perkara penting juga dalam tajuk ini ialah konflik dan stres. Bagaimana untuk anda mengurus konflik? Bagaimana untuk anda mengurus stres? Okey, konflik ini lebih kurang maksudnya ialah lebih kurang masalah lah. Masalah ataupun apa-apa perkara yang berlaku, perkara negatif yang tidak baik yang berlaku di persekitaran kita. Dan stres ni ialah berkaitan dengan perasaan. Okey, perasaan stres maksudnya perasaan yang tidak baik, tertekan apabila berlaku sesuatu masalah, konflik. Apabila berlaku sesuatu konflik ni akan membawa stres. Konflik akan memberikan perasaan yang tidak senang, tidak baik, tidak bagus kepada kita. Okey. Jadi, bagaimana untuk kita mengurus masalah ataupun konflik dan bagaimana untuk kita mengurus perasaan ataupun stres. Nanti kita akan pelajari. Yang keempat ialah kekeluargaan. Anda akan didedahkan dengan peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Menangani gejala sosial, bertanggungjawab ahli keluarga dan peranan ahli keluarga. Yang kelima berkaitan dengan perhubungan. Okey. Yang dimaksudkan dengan perhubungan ialah kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. Kemahiran interpersonal. Interpersonal maksudnya kemahiran macam mana kita bercampur, berkomunikasi, bergaul dengan orang lain. Okey, baik. Anda akan didedahkan dengan bagaimanakah untuk anda menjalin berhubungan sihat dengan orang lain, dengan kawan, dengan keluarga sendiri dan masyarakat di luar. Tajuk yang keenam ialah penyakit. Dalam tajuk berkaitan dengan penyakit, anda akan didedahkan dengan kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian. Terdapat 4 penyakit yang akan dipelajari pada tahun ini iaitu penyakit jantung, penyakit asma, penyakit buah pinggang dan penyakit diabetes. Tajuk yang ketujuh berkaitan dengan keselamatan. Pada tajuk ini anda akan didedahkan dengan kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri. Bertindak secara bijak untuk mengelak pengantunan kanak-kanak. Okey. Baik, dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan satu lagi perkataan baru. Perkataan yang mungkin anda tidak dengar. Mungkin juga saya sendiri pun jarang dengar. Dan benda ni amat penting untuk kita tahu dan untuk kita bertindak. Okey, pengantunan. Anda akan didedahkan nanti dengan maksud pengantunan. Apakah maksud pengantunan? Apakah tindakan yang perlu dilakukan berkaitan dengan pengantunan. Baik. Seterusnya 8 berkaitan dengan pemakanan, amalan pemakanan sihat dan selamat, kepentingan pengambilan makanan berdasarkan yang pertama piramid makanan Malaysia, yang kedua pemilihan makanan sihat. Mungkin yang ini anda pernah pelajari pada tahun-tahun lepas, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Okey, mungkin pada tahun 4 ini kita akan ulangi dan kita akan tambah lagi. Apakah perkara yang anda patut tahu lagi, tambah lagi pengetahuan anda tentang
piramid makanan dan pemilihan makanan yang sihat. Okey. Tajuk yang terakhir ialah pertolongan cemas, pengetahuan asas pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi. Bertindak dengan bijak apabila berlaku kemalangan, kecederaan ringan. Okey, dalam pertolongan cemas pada tahun 4 ini anda akan didedahkan dengan lebam dan terseliuh. Apa yang dimaksudkan dengan lebam? Bagaimana boleh berlakunya lebam? Apa yang patut anda buat jika mengalami lebam dan juga terseliuh? Sama juga, apa situasi yang boleh menyebabkan terseliuh, apa yang anda perlu tahu tentang terseliuh, apa tindakan yang patut kita lakukan bila terseliuh. Okey, itulah 9 tajuk yang akan kita pelajari dalam pendidikan kesihatan untuk tahun. Okey, ini ialah halaman hadapan, ada buku lid, buku teks untuk pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 4 untuk pengetahuan anda. Macam biasa, pendidikan jasmani PJ dan pendidikan kesihatan PK digabungkan di dalam satu buku teks sahaja. Dan buku teks tu kita akan pelajari dalam 2 subjek lah, subjek PJ dan subjek PK macam biasa. Okay, ini ialah kandungan buku teks anda nanti. Kalau anda dah dapat, nanti cuba tengok kandungan yang terdapat dalam buku teks anda. Ada 13 unit ataupun 13 tajuk dalam buku teks anda. 13 unit. Baik, unit yang pertama hinggalah unit yang ke-10. Unit yang pertama sehinggalah unit yang ke-10. Okey. Baik Unit yang pertama hinggalah unit yang ke-10. Hingga sini berkaitan dengan pendidikan jasmani. Okey. Ini anda akan pelajari dalam pendidikan jasmani dalam PJ. Unit yang ke-11 hinggalah unit yang ke-13 anda akan pelajari dalam pendidikan kesihatan. Baik. Kalau anda tengok buku teks anda, dia dah rujuk buku teks nanti. Subjek pendidikan kesihatan terdapat dalam unit 11, 12 dan 13 sahaja. Okey. Tadi saya dah bagi tahu, terdapat 9 tajuk yang akan kita belajar. Tapi bila dah rujuk buku teks, hanya 3 unit sahaja. Macam mana benda ni boleh berlaku? Baik. Tadi 9 tajuk, tapi bila kita tengok buku teks, terdapat 3 tajuk sahaja ataupun 3 unit sahaja. Sebenarnya setiap unit ini, unit sayangi diri contohnya, ada 3 tajuk ataupun 3 pecahan tajuk daripada unit sayangi diri. Begitu juga unit pemakanan sihat akan dipecahkan kepada 3 tajuk ataupun subtajuk perbincangan. Sama juga dengan bukan kupinter. Okey, bukan kupinter pun akan ada 3 unit di bawah ataupun 3 tajuk kecil di bawah bukan kupinter. Jadi 3 unit 1, 2, 3 kali dengan 3 pecahan 3, 3 dan 3. 3 kali 3 ataupun 3 darab 3 akan jadi 9. Okey, jadi betul lah 3 unit akan menghasilkan 9 tajuk. Okey, baik. Itu berkaitan dengan kandungan dalam buku teks anda. Okey. Baiklah, ini ialah kata-kata hikmah ataupun kata-kata yang kita boleh ambil semangat lah. Okay. Kesihatan selalu akan nampak berharga setelah kita kehilangannya. Betul tak? Apa maksud perkataan ini? Apa maksud ayat ini? Baik, kesihatan. Nikmat sihat. Nikmat ni ada banyak. Okey, nikmat boleh makan, boleh minum yang sedap-sedap. Okey, boleh melancong. Kalau sebelum PKP anda boleh melancong. Sekarang mungkin terhad, tak boleh jalan jauh-jauh. Okey, nikmat boleh
Okey, dapat hadiah dan sebagainya. Begitu juga dengan kesihatan. Kesihatan ialah satu nikmat juga. Okey, nikmat. Maksudnya pemberian daripada Tuhan. Kesihatan ni selalu akan nampak berharga adapun kita akan hargai kesihatan kita setelah kita sakit. Itulah biasa yang kita lakukan, yang kita sedar. Okey, bila dah sakit barulah kita akan hargai kesihatan kita. Barulah kita rasa okey, kesihatan tu macam penting lah, macam berharga lah, macam bernilai lah. Okey. Itulah maksud perkataan ini, ayat ini. Kesihatan selalu akan nampak berharga apabila kita dah kehilangannya. Jadi apa yang kita perlu buat? Okey, maksudnya apa yang kita perlu buat ialah hargailah kesihatan anda, kesihatan kita sebelum kita kehilangan kesihatan tersebut. Mulai sekarang jagalah kesihatan anda baik-baik. Walaupun anda tak sakit, walaupun anda jarang demam, jarang mengalami sakit-sakit, anda sepatutnya menghargainya. Macam mana nak menghargai kesihatan kita? Okey, cara untuk menghargai kesihatan ialah dengan kita menjaga pemakanan kita, jaga kesihatan kita, selalu bersenam. Okey, kalau tak boleh keluar jauh-jauh, lakukan senaman ringkas, senaman secara setempat dan sebagainya di rumah-rumah kita, di halaman rumah ataupun di ruang persekitaran rumah kita. Okey, baik. Itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Baik, untuk aktiviti pada kali ini, cikgu nak anda membuat sedikit aktiviti berbentuk refleksi. Refleksi, cikgu nak anda bagi pandangan anda. Kita dah lihat tadi terdapat 9 tajuk yang akan dipelajari. Baik, soalan yang pertama ialah apakah tajuk yang paling anda minat? Yang menarik minat anda? Pilih satu sahaja tajuk. Jangan pilih banyak, pilih satu sahaja. Apakah tajuk yang anda rasa anda minat untuk nak tahu dengan lebih lanjut, lebih terperinci, lebih detail. Dan bagi tahu juga kenapa anda minat. Okey, kenapa awak minat tajuk tersebut. Contohnya, minat tajuk kekeluargaan. Kenapa saya minat? Okey, cikgu nak awak tulis pendapat anda lebih kurang 50 hingga 70 patah perkataan. Maksudnya buat refleksi ataupun ayat yang ringkas sahaja. 3 ayat atau 5 ayat dah memadai. Okey, nak buat kat mana? Baik, cikgu nak anda semua membuat pendapat anda ini, tulis pendapat anda ini, tulis di ruangan komen dalam Google Classroom minggu ini. Awak buka Google Classroom, nanti tengok minggu ini, minggu mana. Okey, minggu yang pertama. Dekat situ cikgu dah buat ruangan untuk anda siapkan aktiviti. Anda hanya masuk dekat situ, terus tulis dekat bawah, komen. Komen, tulis pendapat anda. Apakah tajuk yang anda minat? Kenapa? Tulis. Dalam 50 patah perkataan sahaja. Okey, baik. Itu sahaja untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Cikgu harap anda semua boleh memahami penyampaian cikgu pada kali ini dan anda semua boleh melakukan aktiviti dengan baik. Okey, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan awak baik-baik. Sehingga berjumpa lagi pada minggu yang akan datang, pada kelas yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.